Kan, tak layak ni, tak mampu ilmu. Tu sebabnya orang lelaki kalau kahwin wajib bagi nafkah zahir dan batin. Zahir, makan, pakaian, tempat tinggal, Nabi kata. Batin, bukan hanya cerita atas katil, termasuk juga memberi didikan agama. Tu sebab kita cerita, saya selalu pesan, kalau nak berkahwin yang bersilang budaya, dia tak main lah, dia tak nak lah. Orang-orang yang dekat Malaysia ni tak nak dia. Anak mami pun tak nak. Tak nak. Sorry lah, Jawa, Minang, Mandailing, Malaysia tak nak. Dia minat dengan awang Afrika. Tak tahulah, taste dia memang yang hitam metalik. Dia nak yang berkilau betul, yang Afrika betul, Zimbabwe. Dia nak yang macam tu, Morocco yang apa tu, yang Badui betul. Dia minat dia macam tu. Dia nak yang international. Boleh, dia nak yang muka-muka Korea, Pang Jun On. Apa tak nama, tak apa pula aku nak menyebut nama dia. Dengan orang Korea, dia nak Korea, dia nak China, dia nak Jepun, dia nak Germany, dia nak Finland, dia nak orang putih. Boleh. Tapi nasihat saya, sebab banyak sangat kes yang kita jumpa, maka nasihat ni yang kita dibahas, kalau kita dengar seling tu kita adalah Menteri Sembilan, dan nama penuhnya berkaitan kuliah pada malam ini dengan segala hormatnya silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wa karihal musyrikun wa karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atasnya yang besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan imam, Rasanya Tuan Kuasa, penggerak aktiviti masjid, pemimpin tempatan semua peringkat yang berkesempatan hadir, seluruhnya tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu pada malam ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jadi malam ni saya pun sebenarnya tak ingat saya pernah datang sini. Pernah saya datang ke? Betul? Ke dulu masjid ni lain? Lawa sangat masjid ni, kan? First time saya rasa lah. Lagi kedua lah. Itulah makna saya pun dah tua lah, kan? Saya pun dah tua dah, tak berapa ingat dah, kan? Tapi apa pun, alhamdulillah, tajuk yang telah diamanahkan pada malam ini adalah Baiti Jannati, rumahku, syurgaku. Jadi tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, siapa-siapa saja yang berkahwin, siapa-siapa saja yang berkahwin mengharapkan keluarga yang baru dibina dapat mendapat satu keadaan yang tenang, sakinah, mawaddah, warahmah. Dia nak tenang, dia nak bahagia, kan? Dia nak keadaan yang tenteram, dia nak keadaan yang sentiasa gembira kalau boleh, kan? Kalau boleh. Tak ada orang kahwin, aku kahwin, kita cubalah seminggu tengok, kalau tak boleh kita cerai. Tak ada macam tu, kan? Tak boleh. Malahan kalau macam tu lah niat dia, berdosa hukumnya. Sebab dia mesti berkahwin ni mestilah setelah buat penelitian, nak hidup selama yang mungkin. Macam tu lah bersama dengan pasangan kita. Dan bila sebutkan tentang keluarga bahagia ni, macam-macam pihak menganjurkan macam program, kan? Macam program keluarga bahagia, keluarga mithali, kan? Rumahku, syurgaku. Sekarang ni keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Macam-macam program dibuat. Tapi makin lama makin dahsyat.
pertikaian dan juga perbalahan yang berlaku dalam rumah tangga. Statistik yang terbaru, satu pasangan bercerai setiap 13 minit di Malaysia. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Rekod tahun lalu adalah hari ini kahwin, esok cerai. Itu rekod tahun lalu. Rekod tahun ini memecahkan rekod tahun lepas. Dalam majlis yang sama, setelah dinikahkan, ketika lelaki membaca lafaz taklik, dia tak tahan dengan sindiran daripada keluarga pihak perempuan, maka dia ceraikan isteri itu dengan talak 3 depan semua orang dalam majlis yang sama. So kalau orang nak pecah rekod tu, kena lepaskan nikah tu cerai macam tu. Tu kalau nak pecah rekod lah kan. Tapi itulah dia. Dekat Malaysia ni banyak benda-benda pelik. Dia macam mencabar Allah Ta'ala ni. Kita kahwin ni kena ingat, majlis bernikah ni seseorang tu dia bukannya menikah depan semua orang saudara mara. Kadang-kadang menikah pilih kat masjid pula tu, dia lupa dia menikah tu depan Allah. Berjanji lafaz semua depan Allah. Itu yang orang lupa sebenarnya. Jadi dia apa dia buat ni, buat main-main je kahwin ni. Tu belum cerita lagi, bercerai kat mahkamah syariah, berjoget depan mahkamah syariah, buat konten. Kononnya laki bini tu tak ada apa-apa, seronok je cerai. Main-main ke tak main-main? Main-main. Sedangkan hukumnya apa? Kalau orang tu minta cerai untuk sebab-sebab yang tidak syar'i, minta cerai, orang perempuan ingat orang perempuan ingat, sini taklah tempat lain, beritahu orang kat tempat lain tu. Yang minta cerai atas sebab yang tidak syar'i. Sebab tak syar'i macam ni, selain daripada sebab-sebab yang ada dekat belakang sijil nikah tu, yang lafaz taklik yang dibaca tu lah, dan tidak meninggalkan berapa bulan berturut-turut, lepas tu tidak mendatangkan mudarat kecederaan pada tubuh badannya, kan, tak memberi nafkah dan sebagainya lah, yang ada yang baca kat belakang tu. Kalau selain daripada tu sebab yang tidak syar'i, maka haram hukumnya. Malahan orang perempuan yang minta cerai tanpa sebab syar'i diharamkan bau syurga. Maksudnya apa? Kalau bau tak boleh, masuk lagi tak boleh. Bau je berapa jauh? 500 tahun perjalanan dah terbau bau syurga. Bau pengsan, macam mana nak masuk? Kan? Macam tu lah. Tapi bukan orang sini, saya dah cakap dah, ya? Bukan orang sini. Dia laut timur, bukan timur laut. Ya, tempat lain. Ya. Jadi mana kata pasangan ni pula bila nak berkahwin, macam-macam hal, macam-macam ujian, macam-macam cabaran. Macam mana lah cabaran tu? Cabaran macam mana? Sebelum kahwin lagi dah ada 3 cabaran. Sebelum kahwin dah ada 3 cabaran. Pertama cabaran dia apa? Saya bentangkan paper tu, cabaran pernikahan abad ini. Wah, apa dia? Dekat Setiawan Perak saya bentangkan. Pertama, kenapa? Apa cabarannya? Tak mampu. Cabaran yang kedua, tak layak. Cabaran yang ketiga, ikhtilat. Apa maksud tak mampu? Tak ada duit. Nak kahwin, nak bina rumah tangga, tak ada duit. Kita kena bezakan. Alah, orang dulu tak ada duit pun. Beza dulu dengan sekarang. Beza orang dulu lain. Orang dulu memang keadaan ekonominya setakat itu, tetapi mereka ikhtiar. Buat rumah papan dulu harga RM350 dah dapat satu rumah lah, sebiji rumah RM350. Jadi mampu tak? Dia tak mampu dengan duit, dia mampu bina. Orang dulu makan sayur kampung tak ada masalah, petik pucuk paku tak ada masalah, boleh. Hari ni mau dah, semua order telefon. Kan? Jadi tak mampu tu satu hal. Tak mampu, tapi kadang-kadang ada keluarga yang yakin dengan keimanan menantunya tu, yakin dengan berkat keluarganya tu, walaupun dia tak ada, tak apalah, sebabkan kamu ni mampu mendidik anak aku ni, aku redakan kau menikah dengan anak aku ni. Contoh, kita yakin dengan berkat ketaatan pada Allah dan Rasul, mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kamu. Tapi bukan semua orang macam tu. Bukan semua macam tu. Dah lah tak mampu, dimampukan pula dengan personal loan. Pinjam dekat bank, pinjaman mudah, bayaran ansuran.
Tetapi pinjaman dengan bank berstatus pinjaman bersifat konvensional dengan riba interest. Bayangkanlah dengan duit bercampur dengan riba digunakan sebagai benih asas membina rumah tangga. Cuba lagi. Tak akan mengundang masalah. Tu cerita satu lagi. Itu yang pertama. Kedua, tak layak. Apa maksud tak layak? Bangang serba-serbi. Contoh ayat ni. Apa pun tak tahu. Semayang tak tahu apa, tak tahu ngaji tak tahu. Tapi kahwin nak. Geram tengok dak perempuan tu, dia kata. Lawa pula budak perempuan Pulau Pinang ni. Hidung dia mancung bersangkut hanger. Tu yang dia nak orang Penang. Orang Negeri Sembilan semua hidung dia macam ni, terbanam hidung dia. Kawan tu, tak letak tu. Pandang daripada tepi, panjang hidung dia. Kan? Tak layak ni, tak mampu ilmu. Tu sebabnya orang lelaki kalau kahwin wajib bagi nafkah zahir dan batin. Zahir, makan, pakaian, tempat tinggal, Nabi kata. Batin, bukan hanya cerita atas katil, termasuk juga memberi didikan agama. Tu sebab kita cerita, saya selalu pesan, kalau nak berkahwin yang bersilang budaya, dia tak main lah, dia tak nak lah. Orang-orang yang dekat Malaysia ni tak nak dia. Anak mami pun tak nak. Tak nak. Sorry lah, Jawa, Minang, Mandela yang Malaysia tak nak. Dia minat dengan awang Afrika. Tak tahulah, taste dia memang yang hitam metalik. Dia nak yang berkilau betul, yang Afrika betul, Zimbabwe. Dia nak yang macam tu, Morocco yang apa tu, yang Badui betul. Dia minat yang macam tu. Dia nak yang international. Boleh. Dia nak yang muka-muka Korea, Pang Jun On. Tak apa, tak nama, tak apa pula pun nak menyebut nama dia. Dengan orang Korea, dia nak Korea, dia nak China, dia nak Jepun, dia nak Germany, dia nak Finland, dia nak orang putih. Boleh. Tapi nasihat saya, sebab banyak sangat kes yang kita jumpa, maka nasihatnya, suruhlah dia mendalami agama dulu baru kahwin. Sebab orang tua kena ingat kita anak-anak muda sekarang, lagi kita larang, lagi dia lagi. Dia buat juga. Dah menyesal baru datang cari kita. Tu sebabnya anak-anak ni nak tegas sangat kan tak boleh. Tetapi cuba kita katalah ni rezeki kau lah, jodoh kau. Tapi satu je yang minta, apa dia? Kau suruh boyfriend kau tu, yang nama Amku atau Tokotu tu, kan? Nama Afrika. Kau suruh dia belajar agama 6 bulan dulu. Suruh datang kat kelas. Dekat pejabat agama tu ada kuliah bahasa Inggeris. Pergi dia belajar. Sebab kita tak nak dia masuk Islam semata-mata sebab nak kahwin. Kita tak nak. Kita nak dikenal Islam. Malahan banyak juga kes yang kita jumpa, lelaki Islam kahwin dengan perempuan Cina yang bukan Islam. Perempuan tu lagi taat pada lelaki. Ada juga. Banyak kita jumpa. Menangis-nangis ni. Tapi banyak juga kes yang berlaku, kalau kahwin tanpa didikan agama, besok dah kahwin pandai lah aku ajar, sampai kesudah tak ajar. Lepas tu bila dah kahwin dah lama baru sedar, you solat lah, kenapa you tak nak solat? You jangan banyak cerita, you yang suruh I masuk Islam, sekarang you nak suruh I solat pula, apa hal? Gaduh. Itu sebab suruh kenal Islam dulu, kan? Kita nak macam tu. Rumah tangga yang bahagia adalah dambaan setiap pasangan sudah menikah. Itu kan? Adalah bahagia. Nak bahagia ni kena jaga ni. Yang kedua tadi tak layak. Apa pun tak ada. Ilmu rumah tangga pun tak ada. Ilmu satu lagi apa? Ilmu membohong. Ilmu membohong banyak betul. Bohong tipu dia orang ni. Dengan duit bini pun dia tipu. Gelang ngantai habis. Dulu kahwin elok, dah kahwin habis, kejap-kejap barang hilang, kejap-kejap duit habis. Ada orang macam tu. Dan yang ketiga saya sebut tadi apa? Ketiga tadi saya sebut ikhtilat. Apa maksud ikhtilat? Tak jaga batas hubungan. Bukan kata yang dah bertunang tak jaga. Itu pun banyak masalah tu. Dah bertunang, maknya pula cakap naik motor tu rapat-rapat peluk, nanti jatuh. Maknya pun, kan? Tapi ikhtilat yang saya maksudkan ni kadang-kadang belum pun bertunang, belum pun berkahwin, yang lelaki dah banyak masalah ikhtilat dengan perempuan lain, yang perempuan tu dengan lelaki lain. Banyak terjadi.
Dan bila dah kahwin, satu-satu bocor rahsia, dapat tahu pada orang ni dia macam ni, dia dengan pula lelaki ni macam ni, dia dengan lelaki ni macam tu, perempuan ni dengan ni, perempuan ni dengan ni. Dan akhirnya masalah rumah tangga pun berlaku, masing-masing tak boleh terima hakikat, bercerai. 3 perkara itu sebab jaga anak-anak kita elok-elok. Itu sebab Nabi bagi garis panduan simple aja. Kalau nak cari nak cari pasangan, yang pertama tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia. Mustahak tak tengok cantik ni? Mustahak, sebab nak menghadap dia bukan sehari dua. Hari pertama tengok muka tak boleh belah macam mana? Hari pertama tengok, alah, aduh. Tapi janganlah terasa hati. Saya tak cakap sesiapa, sebab kecantikan ni subjektif. Lawa dekat orang lain mungkin tak lawa kat saya. Tak lawa kat orang ni, lawa kat dia. Itu je. Itu sebab orang ni kecenderungan berbeza-beza. Jadi, tapi penting tengok. Oh ya Allah, aku tak boleh lupa lah tengok muka dia tu, rindu pula. Nampak dia datang rasanya li jamaliha. Kedua, linasabiha lihasabiha, tengok keturunan dia. Keturunan dia baik-baik, bapaknya imam, maknya ustazah, anak dia semua JK masjid. Ya Allah, seorang tu guru tahfiz. Yang habis betul keluarga dia, memang soleh-solehahnya. Memang masuk rumah azan ni, keluar rumah pergi pasar pun azan. Dahsyat betul rumah ni. Aduh, macam tu lah. Memang kalau bergurau tu bergurau ayat Quran ni. Allazina amanu, sambung dia tu. Dia memang bergurau macam tu kat rumah, main ayat Quran je. Tak main lah, teka-teka lagu dia kan. Belum hafal Quran macam tu lah. Dahsyat keturunan dia. Yang ketiga, tengok dari segi lima lihat, tengok harta dia, tengok macam mana kedudukan keuangan dia. Dan yang keempat, tengok lidiniha, tengok agamanya. Dan Nabi pesan kalau tak ada apa pun, kalau tak ada semua tu tak ada, paling tidak tengoklah agama dia. Tengok agama selamat. Sebab apa? Muka tak lawa boleh hejaz. Hari-hari saya dengar lah, orang kalau nak berseri muka datang semayang kat masjid terapung, ambil wuduk, terjun terus dekat belakang tu. Bukannya ambil dekat sini kalau nak berseri muka. Dan saya nampak ada beberapa 5 telaga muka berseri ada dekat toilet lelaki tu. Yang saya nampak lain macam bekas. Aku rasa ni singki ke tempat minum ke, risau pula nak kena lawa betul kan. Tak apa, muka tak lawa boleh hejaz. Muka gelap tiba-tiba boleh putih. Cuba tengok gambar, berkilat dulu. Tapi tiba-tiba isteri dah pandai jaga. Abang lah sapu krim ni bang, putih, tertanggal kulit-kulit lama ni. Tapak kaki licin, dulu macam berus. Semenjak isteri jaga buat pedicure, manicure, dahsyat betul. Rambutnya pun kemas tersusun, steady. Harta tak ada, berkat kahwin, berkat ketaatan Allah dan Rasul. Lepas kahwin, Allah murahkan rezeki. Tiba-tiba ada TV, tengok orang kahwin, ada TV, 2 TV sampai ke dapur TV. Ada satu rumah orang kaya tu saya pergi, dekat dalam jamban pun ada TV. Punya bosan ni dalam TV, dekat-dekat dalam bilik air tengok TV. Dekat dia punya shower tu ada satu volume air, satu tu volume FM AM. Ada dengan radio tengah mandi pun teruk sangat kau mandi dengan radio. Macam tu lah. Macam tu. Berkat ketaatan Allah murahkan rezeki. Rumah ada garaj, kereta 3 biji, motosikal 2 biji, basikal, semua ada. Sebab Allah murahkan rezeki selepas itu. Itu sebabnya yang paling penting, paling tidak tengok agama. Rumah tangga yang bahagia tentu tidak dapat terjadi tanpa adanya proses-proses tertentu dan pembelajaran dari pasangan-pasangan. Ini disebabkan kebahagiaan bukanlah hasil yang tiba-tiba, tapi memerlukan proses dan usaha yang berterusan. Islam memerintahkan menikah hendaklah menguruskan keluarganya. Dan kenapa? Sebab Islam memandang suci ikatan perkahwinan. Di luar negara tu kan kita tengok, dia dah duduk lama serumah, boyfriend girlfriend, anak dah 3. Bila wartawan tanya bila nak kahwin, kami belum terfikir lagi soal kahwin. Anak dah 3 tu, gila tak gila? Tu bezanya. Islam ni memandang suci ikatan perkahwinan ini dan memelihara keturunan.
Ada tuan, ada artis yang top ni kahwin ada anak luar nikah ada, kemudian anak tu terbiar. Anak tu sepanjang hayat berdendam dengan mak ayah dia. Dia kata mak ayah dia tak jaga dia betul-betul, hidup dia susah, gelandangan, terbiar, tak ada siapa nak bela dia. Ada. Tapi kita ni jaga, kita nak jaga, kan? Banyak masalah, kan? Islam memerintahkan masa menikah hendaklah menguruskan keluarga agar tercipta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, dan tentulah bukan perkara mudah, tapi tidak juga bermakna yang ianya merupakan satu perkara yang mustahil. Ianya boleh dicapai. Penyatuan dalam rumah tangga sangat diperlukan dan harus dipersiapkan sebelum pasangan ini lebih mendalam lagi dalam perjalanan rumah tangga. Dalam rumah tangga, pertama, tak akan boleh bahagia kalau tidak mengikut syariat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada pasangan yang kenal pasangan melainkan dia proses berterusan. Itu sebab kita dengar dia dah kahwin 20 tahun dia masih lagi sebut aku tak faham betul dengan panggil orang tua ni, apa dia nak pun aku tak faham lah, dia kata. Yang orang lelaki pun sama, pening betul aku perempuan, yang apa lagi dia nak, semua benda aku dah beli, ada je benda dia tak puas hati. Nampak tak? Jadi proses tu berterusan. Nak pula orang lelaki, kan? Orang lelaki dia lambat matang. Umur 30 tahun tu dia merasa dia muda lagi, dia budak lagi. 40 tahun baru dia rasa dewasa sikit. Tiba-tiba 40 tahun Allah uji dia naik pangkat, dah ada kedudukan, ada duit, dah lain perangai dia. Cara cakap pun dah lain, cara jalan pun dah lain, macam Aziz Sattar baru jumpa emas, kan? Macam malaria dah dia, kan? Jadi makna kata perangai ni boleh berubah disebabkan situasi dan keadaan. Sebab proses berterusan. Dan yang ketiga, tidak ada pasangan yang suka dirinya dibanding-bandingkan dengan orang lain. Cuba awak tengok lelaki orang, cuba awak tengok isteri orang tu macam mana. Tak usah banding-banding, tak sama, kan? Tak sama. Dan tujuan rumah tangga haruslah jelas apakah motif dan tujuannya. Macam-macam tujuan. Bila tanya kenapa kau nak kahwin, mak bising. Masa bila mak tak bising, seorang ibu kerjanya memang bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin? Bila kau nak beranak? Tanya pula bila nak beranak. Bila dah beranak, perempuannya nak kau. Bila nak dapat anak lelaki? Dapat anak lelaki, beranak je kerja kau. Salah pula beranak. Pening kepala. Yang seorang tu kenapa kahwin? Kawan-kawan saya habis kahwinan, tinggal saya je belum. Yang seorang kenapa nak kahwin? Umur banyak dah, bila lagi nak kahwin? Yang seorang tu kenapa nak kahwin? Geram tengok dah perempuan tu lagi tu. Dan susah nak jumpa, seperti mana yang Nabi ajar, innamal a'malu binniyat, satu amal pekerjaan itu bermula dengan niat, susah nak jumpa. Kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah Tuan Imam, saya nak berkahwin ni kerana Allah. Dan biasanya yang menjawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Tu je jawapan yang dia ada. Sampai hati abang buat macam ni, apa salah saya? Kenapa abang buat macam ni bang? Kerana Allah. Jawab. Lulus tak lulus belum tahu lagi. Ni contoh. Yang seorang pun tak adil nak lebih, betul tak perempuan? Menyaut ni. Betul, adil tu sebenarnya bab perkahwin ni yang paling mustahak adil. Bukan hanya dengan 2, 3, 4, dengan seorang pun kena adil. Kadang-kadang seorang pun tak adil. Contohlah bab nafkah, kan? Bagi nafkah macam mana? Kena tengok. Itu pun banyak tak adil lah. Dengan anak-anak pun, anak ni je lebih dapat contoh, anak lain tak ada. Kadang benda macam tu, sekejap kita tengok, Dan begitu juga bila berkahwin, bila kita niat kerana Allah, dia akan bernilai ibadah. Dan bayangkanlah sepanjang perkahwinan kita itu, dia mendapat pahala sebagai satu pahala ibadah kerana semuanya diniatkan kerana Allah. Kuncinya, kunci rumah tangga. Pertama, kunci rumah. Kedua, kunci pejabat. Ketiga, kunci kereta. Keempat, kunci syurga. Kelima, kunci spare. Bila sebut kunci rumah, apa maksudnya? Sistemkan keluarga kita, kekeluargaan kita ikut sistem Islam. Jangan ikut sistem lain. Bangun pagi, solat berjemaah. Bangun bang, bangun solat. Yalah,
Suami pun bangun, gosok gigi, mandi, siap. Dia pun tanya, semua dah sedia? Dah sedia dah kat belakang dia. Isteri pertama sampai isteri keempat semua nak sembahyang jemaah dengan dia. Ni contoh, jangan marah dulu. Kalau isterinya seorang, isteri, anak-anak semua susun sembahyang. Anak-anak yang ni pun suruh sembahyang. Masalahnya kadang-kadang ada pula mak, kesian bang, dia orang kecil lagi, biarlah kita je lah sembahyang. Macam tu pula. Kena didik anak-anak kita solat jemaah sama-sama. Nabi ajar kita, didik anak-anak kamu bersolat seawal usia 7 tahun sampai di usia 10 tahun. Kalau tak solat, rotanlah dia. Maknanya kena ajar pada 7 tahun. Tak semayang 10 tahun baru boleh rotan. Bukannya 10 tahun baru nak suruh solat dan rotan. Kena faham tu. Biasanya kanak-kanak yang berusia 6-7 tahun ni senang nak diajar semayang jemaah dibandingkan kanak-kanak yang berusia 40 tahun. Jadi kan, jadi suruhlah anak-anak kita ni solat berjemaah. Semayang sama-sama. Semayang. Kadang-kadang ada orang tu tak nak semayang, siap lagak lah tu. Dia sound bini dia. Dia kakek dia satu. Engkau yang semayang tonggak-tonggit ni, hidup kau susah, kau tengok aku tak semayang, hidup aku senang. Dia boleh cakap itu ke isteri dia? Ada. Siap dia sepak-sepak, tepi lah, mekak, menyemak, semayang. Mesti kita semayang, ada. Pelik tu. Banyak benda-benda pelik berlaku dalam negara kita sekarang ni. Banyak tu tanda-tanda nak sampai pada akhir zaman ni kan. Dah sampai dah pun sebenarnya kan. Bumi Arab, bumi Jazirah Arab nampak kelihatan tumbuh-tumbuhan menghijau. Kita tengoklah apa kita tengok kat Taif, tengok kat Jeddah Arab Saudi macam mana keadaan sekarang. Kawasan-kawasan padang pasir pegunungan terus tumbuh rumput menghijau. Cakap apa? Urusan umum diberikan kepada orang yang bodoh. Urusan umum bagi pada orang yang bodoh. Orang tak ada ilmu pegang jawatan. Banyak ini. Bendahari masjid bagi orang yang tak pandai kira macam mana? Contohlah kan? Kenalah bagi orang yang pandai kira. Orang tak berilmu. Seorang ibu melahirkan tuannya berapa banyak? Menghambakan mak tak masalah. Tahu tak saya lapar? Dah sahun mak dia. Suruh mak jaga anak dia, dia bagi upah. Tak cukup ke 500 bagi kat mak ni? Sahun lagi mak dia. Berapa banyak? Sedangkan seorang anak kena tahu bayaran untuk maknya tu. Kita kena cakap, mak, saya tahu bayaran saya ni tak setimpal pun dengan apa yang mak dah korbankan untuk saya dan anak-anak saya. Anggaplah ni satu hadiah sebuah hati saja pada saya yang tak boleh nak tebus pun apa yang mak dah buat. Macam tu cakap. Sebab saya dulu anak saya tanya mak saya boleh tak tolong jaga anak saya. Mak saya cakap, konek jaga kau nak jaga anak kau pula, kau jagolah sendiri. Mak saya macam tu. Dia tak adalah jaga, mak saya jaga kan. Macam tu sistem kan, ikut sistem Islam. Mengaji sama-sama, solat sama-sama, doa sama-sama, makan sama-sama. Nampak? Itu pertama. Yang kedua, kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Cari rezeki yang halal. Dalam keluarga mustahak cari rezeki yang halal. Jangan bercampur bau dengan benda-benda yang syubhah. Jangan. Biar sikit tapi berkat. Itu mustahak. Orang-orang lama cuba tengok, hidup susah dulu, tapi ambillah anak-anak semua berjaya sebab sikit tapi berkat. Orang sekarang banyak kaya belum tentu berkat. Kaya kereta banyak, rumah besar, duitnya melampuk tu banyak betul, anak bangang melantun-lantun. Apa sebab itu? Tu cakap keberkatan tak ada. Tak apa duit bawa balik, tak mana duit dia dapat. Kena jaga ni, jaga. Heran dia tengok anak. Mana anak orang tu berpandang? Dia tengok anak orang susah, yang kerja susah, teruk. Anak-anak semua alhamdulillah baik. Kalau tak pandai sangat pun tidaklah menyakitkan hati, rajin tolong mak ayah. Contohlah kan. Tu kena tengok. Kemudian yang ketiga, kunci kereta. Masuk kunci kereta, hala tuju nak bawa keluarga ke arah yang diredai oleh Allah. Saya bercadang, saya berhasrat untuk membina keluarga dan anak-anak yang soleh-solehah. Seawal usia anak saya berusia 7-8 tahun, saya dah hajar dia masuk pertandingan bintang kecil. Kan gila tu.
Kita dengar menyanyi masuk, tak kena betul. Kereta ni halu 7 ni, betul. Anak usia-usia macam ni hantar ke sekolah tahfiz, seraban lagi besar daripada kepala. Bayangkan, balik je kampung, bila dia tolak ke depan jadi imam, mana tak main lah Ina atau Ina. Tahu baca surah ayat panjang-panjang ke, kan? Macam tu baru betul hala 7. Keempat, kunci syurga. Nak masuk syurga tak ada tiket lain. Tiketnya adalah rahmat Allah. Nak dapat rahmat Allah tak ada cara lain, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Dan begitu juga yang kelima, kunci spare. Mau masuk kunci spare ni, yang kelima ni. Kunci spare maksudnya suami ada kunci, isteri ada kunci, anak-anak ada kunci. Mainkan peranan masing-masing. Tak boleh nak cakap itu kerja awak lah buat, ni kerja awak. Tak, sama-sama. Kita ni satu tim, satu organisasi, institusi kekeluargaan. Apa maksud institusi? Maksud institusi adalah struktur mekanisme yang menjalankan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Barulah maksudnya institusi. Kalau saya ulang balik maksudnya belum tentu sama. Sebab panjang betul, struktur mekanisme yang menjalankan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Sama. Jadi mana kata semua kena mainkan peranan masing-masing. Kalau tak mainkan peranan masing-masing, dia tak nama institusi, dia nama keluarga je. Mesti function. Jadi kalau kita tengok dari segi peranan pula, isteri, apa peranan isteri? Mengelola amanah dan harta suami. Perempuan mengelola, bukan menghabiskan. Mengelola duit tu baks ni. Saya nak tanya orang perempuan, okey tak kalau orang lelaki bagi duit gaji dia semua? Nah, yang ambil duit gaji abang ni semua, tak adalah banyak sangat, 8,000, tolonglah jaga, bagilah abang duit belanja hari-hari. Okey ke tak okey? Orang lelaki okey tak okey? Tak okey. Saya jawab okey. Okey berdasarkan kedudukan keluarga. Sebab suami dia yang nak macam tu. Suami dia kata, kalau abang pegang duit kan habis duit ni, ayah tolong pegang duit abang. Okey. Siapalah kita? Itu keluarga orang, bukan keluarga kita. Orang perempuan memang tunggu lelaki buat macam tu. Untunglah engkau, gaji laki kau semua bagi kat engkau, kan? Tapi sebenarnya ikut keluarga masing-masing. Ada orang tu pula memang suami dia jaga sendiri, tetapi ada yang jaga sampai satu tahap dia tak bagi pada isteri dia. Kalau tak bagi pada isteri, maka dia berhutang pada isteri. Ingat, pertama, orang perempuan mengelola amanah dan harta suami, jaga dekat rumah. Jangan usik barang tu barang ayah kamu tu, jangan usik, dia sayang betul batang golf tu, kayu golf tu. Jangan usik, tapi patah nanti. Macam tu dia jaga harta suami dia. Jangan kau usik ikan tu, akuarium tu, ikan tu kesayangan ayah kau tu daripada kecil tu. Daripada ikan tu kecil, bukan bapak dia kecil, daripada ikan tu kecil, sayang betul. Mengelola amanah dan harta suami. Sebagai ibu, melayani dan juga menyokong pekerjaan suami, tentunya pekerjaan yang halal. Sokong, jangan kutuk abang. Kalau abang kerja macam ni sampai bila pun kita takkan hidup senang. Jangan sebut macam tu orang perempuan. Abang kerja abang rasa okey tak? Ke abang nak cari kerja lain? Nak cari kerja lain, insya-Allah saya doakan yang baik-baik je untuk abang. Tak adalah abang rasa abang sesuai kerja ni, yelah okey je. Maknanya abang okey. Cakap lah elok. Sokong abang, macam ni lah kerja abang. Menyesal kahwin dengan abang. Tu belum ada tu kalau ada macam tu. Banyak dalam drama lah. Dalam drama Melayu macam tu. Bab menghina tu teruk betul. Kalau menculik menjang 5-6 juta tu pusat, tak pernah hanya 100,000. Megah holding. Biasalah. Teruk tu. Macam-macam, kan? Jadi support, sokong suami. Begitu juga sebagai ibu, sudah memiliki keturunan, berperanan mendidik anak-anak di rumah, bantu didik anak-anak. Kerja tu kerja suami sebenarnya. Kerja rumah, kemas rumah tu semua kerja suami. Orang perempuan 2 je. Kerja perempuan 2 je. 2 saja. Melayan suami, melahirkan anak. That's all.
Kenyataan saya ni mengundang kontroversi di kalangan persatuan pencinta lelaki. Orang perempuan juga sokong ayat saya. Betul lah. Itu orang perempuan layan suami, melahirkan anak. Itu saja. Yang lain tu, kemah rumah, basuh pinggan, basuh kain, sidai kain, didik anak, besarkan anak, sental bilik air, sidai kain, semua kerja orang lelaki. Cuma tahun cuma tu yang tak tahan tu sian, orang perempuan baru nak bergembira dan merekod, syak rekod tu. Balik nak tanya suami, abang perasan tak tentang tanggungjawab suami yang Ustaz Samsul Debat cakap tadi? Oh, abang time tu abang terlelap tadi tu, tak perasan kata. Tapi sebenarnya betul. Cuma saya kata, cuma walaupun tugas-tugas lelaki, sebab Nabi sendiri, Nabi tak menyusahkan isterinya untuk benda-benda yang Nabi boleh buat sendiri. Jadi maksudnya nak cerita, tapi dalam hal kita ni di Malaysia, buruh kita di Malaysia, orang perempuan sebagai isteri kebanyakannya dengan rela hati memangku tugas suami. Jadi bila dia memangku, tu bukan tugas kita sebenarnya, tapi dia tolong buat untuk kita. Orang lelaki kena, dalam bahasa orang Penang sebut, appreciate. Macam tu. Dia kena hargai isteri dia. Terima kasihlah isteri abang jaga anak-anak kita. Abang sendiri pun tak terbuat macam ni. Hargai. Orang perempuan itulah makanan dia. Telinga. Puji dia, up in the sky. Abang sendiri tak terbuat apa yang isteri abang buat. Allahu Akbar. Isteri pun, abang tanggungjawab saya kan. Oh, nampak? Dia syok tu. Dia puji tu. Happy. Bersayap terus. Datang puji dia, ya Allah kemasnya rumah, suka abang tengok, terima kasih tau. Kalau tak saya siapa lagi? Orang tengok ayat dia, kan? Tak, mana orang perempuan kata, alah abang nak tolong abang, mudah-mudahan ada pahala. Macam tu, nampak tak? Layan suami tu, tua je, tu pun tak boleh buat. Alamak, layan suami payah betul. Macam minta sedekah. Orang lelaki kemain garang dekat luar, tapi dalam bilik merayu-rayu dah. Tolong. Budak ni gelak pula. Aduh, risau pula. Jadi betul melayan suami. Kemudian sebagai ibu juga memberikan kenyamanan dan kasih sayang pada suami. Sebagai isteri memberikan kenyamanan, ketenangan pada suami. Suami datang balik rumah, bang minum bang. Siap air minuman, bagi dekat suami. Suami pun terima kasih dah banyak. Air kosong je. Suami pula tanya. Saya bukan cakap orang masjid tau, ni cerita keluarga. Air kosong je, abang cakap je lah abang nak air apa. Sebagai air kosong ni sebagai pencuci mulut yang pertama. Dia kata kan, ada lagi? Ada kan. Kemudian tidak mempersulitkan suami dalam menghasilkan nafkah yang halal. Abang tak boleh kamu buat ni, abang tambahlah lagi, membuatlah ni, buat tu. Jangan susahkan suami. Dan kemudian mengelola aset rumah tangga. Dan manakala suami pula apa dia? Menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Lelaki mesti jadi pemimpin. Kedua, memberikan nafkah dan memastikan keuangan keluarga dapat dipenuhi. Carilah jalan. Kemudian memberi nafkah batin kepada isterinya. Bagi nafkah. Bukan orang perempuan saja yang kena bagi kat lelaki. Orang lelaki pun kena bagi nafkah batin. Macam saya kata, memberi nafkah batin termasuklah juga memberi didikan agama. Kena bagi. Kalau tak mampu bagi didikan agama, jangan halang isteri untuk hadir kuliah agama. Kemudian menjadi pendidik bagi isteri dan anak-anaknya. Didik anak-anak. Jangan anak-anak datang masjid main aja, kan? Jangan datang masjid bergurau aja. Faham? Faham ke tak faham? Tak faham? Tak faham? So jangan main-main kat masjid, tak faham? Apa yang kau tak faham? Kan? Jadi makna kata tahu dah, didik anak-anak.
bawa anak pergi masjid, bawa anak pergi surau, bawa anak pergi majlis-majlis ilmu contohnya. Lazimkan, biasakan dia dengan benda-benda yang baik, melangkah ke tempat-tempat yang baik, mengatur keluarga dengan nilai-nilai yang sudah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan nilai-nilai Islam, yakni adab dan akhlak. Kalau bagi air, biarlah siap alas, macam tu. Kalau bagi air dengan dulang, jalan depan orang tua menunduk, dengan orang tua salam cium tangan, diajar. Orang tua dulu jangan lalu depan orang tengah berbual, jangan lalu. Kalau nak lalu nak sangat mustahak sangat. Assalamualaikum pakcik, minta maaf pakcik, saya tumpang lalu.